Bertemu kembali apabila semarak niaga dilancarkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini dan juga pihak kerajaan memberikan tumpuan kepada bagaimana untuk menyemarakkan lagi pemulihan PMKS ataupun perusahaan mikro kecil dan sederhana di Malaysia ini, sudah pasti kita melihat bagaimanakah penyediaan pembiayaan, dana, bantuan, jaminan dan sebagainya akan bermula melibatkan agensi-agensi dan juga institusi kewangan sendiri mengorak langkah mereka untuk menyediakan bantuan-bantuan ini demi memastikan bahawa pemulihan itu berlaku, kerana dalam tempoh sukar pada ketika ini termasuk juga perkembangan antarabangsa akan terus memberikan tekanan kepada pemulihan di peringkat tempatan juga. Pada jam ini saya membincangkan tentang semarak niaga dalam konteks MIDF sendiri. Saya nak bersama dengan Fazlan Abu Bakar, Ketua Jabatan Pemasaran Bahagian Pembangunan Kewangan MIDF. Assalamualaikum Fazlan, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Okey, mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertama sekali, peranan MIDF sendiri dalam membantu perniagaan untuk kekal berdaya tahan ketika pandemik dan juga ketika pemulihan ketika ini, dan juga apa yang dilakukan oleh MIDF sendiri, kalau boleh dikongsikan. Okey, first kali terima kasih allow atau memberi peluang ini kepada MIDF untuk berkongsi berkenaan apa yang uh, bantuan yang MIDF boleh berikan. Sememangnya MIDF ni agak lama di Malaysia ni kita ditubuhkan untuk membantu PKS daripada awal lagi semenjak merdeka, dan peranan ini kami teruskan lagi, and then kita tengok juga apa yang berlaku kepada PKS kita. Jadi oleh itu kami bekerjasama dengan SME Corp bersama dengan Kementerian Usahawan dan Pembangunan Koperasi dalam melahirkan satu inisiatif yang dipanggil Dana Pemerkasaan PKS, ataupun dengan nama lainnya skim SME Revitalisation Fund lah. Dana ini kami mulakan sejak permulaan suku ketiga tahun yang lalu, yang mana PKS yang diberikan peluang untuk memohon pembiayaan sehingga 250,000 pada kadar serendah 3%. So apa yang kami cuba tawarkan, atau apa yang kami tawarkan lebih kepada bagi membantu PKS tersebut untuk bangun semula. Contohnya bagi pembayaran pembelian bahan mentah, modal kerja, dan juga pembiayaan gaji serta pembiayaan sewa. Kita tahu kadang-kadang kos operasi makin lama makin meningkat. Jadinya kami prihatinlah bersama dengan pihak kerajaan bersama dengan SME Corp untuk beri peluang kepada PKS ini untuk bangkit semula. Sekiranya ada PKS yang memohon, apa yang kami cuba berikan adalah pembiayaan sehingga 7 tahun pada kadar 3%, dan pada 6 bulan yang pertama tiada pembayaran balik, atau dipanggil yang suka sekarang is moratorium lah, moratorium. Dan kemudiannya kami beri lagi peluang tempoh bernafas selama 6 bulan selepas itu, hanya pembayaran minimum kadar keuntungan yang dikenakan 3%, dan pembayaran balik pinjaman hanya bermula selepas setahun pembiayaan itu diberikan kepada masyarakat PKS tersebut. Pada kami pada masa itu rasanya PKS tersebut telah pun bangkit atau membangun dan bersedia untuk pulih seperti sedia kala sebelum pandemik. Okey. So itu salah satunya lah yang kami cuba berikan bantuan yang terbaik kepada PKS lah. Itu inisiatif yang sangat-sangat menarik kerana ini sangat membantu PMKS itu sendiri. Kalau kita melihat kepada semarak niaga dilancarkan dengan beberapa pengenalan sistem pembiayaan baru seperti ECF dan juga P2P ini bukan sistem baru, tapi untuk semarak niaga ini adalah baharu yang juga diberikan perhatian khusus dalam semarak niaga ini. Pada pandangan Fazlan sendiri, bagaimana MIDF sendiri membantu untuk menyumbang kepada inisiatif seperti ini untuk memperkasakan lagi PMKS dalam pemulihan mereka? Oh ya, okey, terima kasih. Okey,
selepas 6 bulan, selepas tahun kami buat penilaian kepada syarikat-syarikat PKS yang ada di dalam database MIDF ni, kami dapati orang kata pemodal kerja syarikat-syarikat PKS semakin lama makin berkurang. Jadinya pada pendapat saya inisiatif-inisiatif yang ada dalam Semarak Niaga ni amat membantu syarikat-syarikat PKS ni, terutamanya topik yang tadi yang Tuan bincangkan yang berkenaan dengan equity, ya. Because kerana sebab semasa MCO atau penutupan perniagaan, tak semua PKS boleh berniaga semasa MCO. Mereka memerlukan dana-dana untuk orang kata untuk sentiasa berterusan berniaga, ataupun kalau tak boleh berniaga untuk kehidupan sendiri, kelestarian kehidupan mereka. Jadinya apa yang ada, mereka kadang-kadang terpaksa pakai duit syarikat atau modal kerja syarikat, tapi sekarang bila pembukaan ekonomi, mereka memerlukan dana untuk bermula perniagaan. So salah satu inisiatif kerajaan yang seperti equity ataupun P2P, ia bagi saya ia sangat membantu. Cuma pada pendapat saya PKS tersebut perlu faham pembiayaan equity, perbezaan pembiayaan equity dengan pembiayaan orang kata perniagaan yang biasa. Sebabnya struktur penstrukturan pembiayaan tu agak berlainan, ya. Contohnya kalau kata pembiayaan perniagaan yang MIDF berikan bawah dana pembebasan pengukuhan PKS, kami bentuk dalam pinjaman berjangka. Kami bagi 7 tahun untuk bayar. Cumanya kalau pembiayaan equity, ada kemungkinan PKS tersebut dikenakan pembayaran berbentuk dividen. Maknanya sama ada setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan ataupun setiap setahun dia perlu bayar balik kepada penyedia dana. Ya. So itu yang saya, dia inisiatif yang amat bagus, terutama bagi PKS sekarang ni, ya. Ramai juga PMKS juga mengatakan bahawa institusi kewangan begitu rigid dalam penilaian kredit mereka, risk assessment mungkin. Bagaimana MIDF sendiri menyelesaikan atau melihat perkara ini? Oh, okey, alright. Penyedia pembiayaan bagi saya buat masa ini memang kita tak boleh nak salahkan mereka ataupun kenapa sekarang tak nak bantu PKS contohnya, tapi sebabnya sekarang merupakan suatu masa yang amat sukar untuk PKS dan juga penyedia pembiayaan macam bank-bank tempatan, dia pun saya rasa ada orang kata dana ataupun ada keperluan untuk melindungi orang kata pemegang-pemegang saham punya dana lah. Cumanya bagi MIDF, kami sebagai DFI ataupun Bank Pembangunan untuk SME yang kami fokus kepada SME, apa yang kami buat, kami berbincang dengan PKS apa lagi yang diperlukan selain daripada modal kerja, dan salah satu dia kata kita perlukan pembiayaan yang lebih orang kata cepat dan juga untuk memberikan peluang mereka untuk bangkit lebih cepat, ya. Jadi apa yang kami lakukan adalah untuk kami mempercepatkan proses pembiayaan kami mengurangkan keperluan dokumen, terutamanya untuk kepada siapa yang terlibat, kepada PKS yang terlibat dalam banjir baru-baru ini, dan juga kami turut berkongsi risiko perniagaan tersebut dengan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan. Kalau tuan tengok dalam Semarak Niaga ada juga skim jaminan kerajaan pemulih daripada syarikat jaminan pembiayaan perniagaan. Maknanya di sini syarikat jaminan pembiayaan perniagaan
dia memberikan apa uh, sokongan kepada PKS melalui jaminan. Ya, itu Okey. yang kami bekerjasama dengan pihak kerajaan bagi membantu PKS-PKS yang untuk pergi jauh lagi lah ataupun pergi sekurang-kurangnya dia boleh sampai ke tahap sebelum pandemik. Okey. Okey, Cik Fazlan, terima kasih kerana berkongsikan perkara tersebut untuk kita fahami kalau ada PMKS yang menonton pada ketika ini, fahamlah hendaknya apa tawaran yang disediakan oleh MIDF, pendirian dan juga apa yang boleh disediakan dan sebagainya. Terima kasih Fazlan Abu Bakar, iaitu Ketua Jabatan Pemasaran Bahagian Pembangunan Kewangan MIDF kerana berkongsikan perkara tersebut, dan kami akan muatkan di laman web kami astro1.com, dan juga sudah pasti setiap bulletin awan yang akan datang juga setiap masa sebenarnya kami memberikan tumpuan juga khusus kepada PMKS dalam usaha pemulihan ketika pandemik COVID-19. Sekian sahaja dengan Kak Wani untuk jam ini. Ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astro1.com sekarang, dan segala maklumat lain dalam astro1.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.